Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ini senang buat bentuk recording. Okey, so kalau siapa yang online masuk ni, you guys boleh continue ni lah. Okey, so ini berkaitan lab minggu ini dan juga saya akan recap balik lab pada minggu lepas, which is minggu sebelumnya kita nak buat Sipensky gasket. Zin, bukan Zin nama ni. Okey. So kita nak mulakan, kita share some screen dulu. Okey, kita share screen. Screen mana? Screen sini. Okey. So kita dah share screen. Kita buka kita punya Visual Studio. Yeah, Visual Studio. Okay, good one. This one. Okay. Dan kita akan mulakan dengan lab kita. Ni lab. Okay, so kita tengok lab kita. Lab kita pada minggu lepas. Minggu 4. Yeah, let's start. Excuse. This one lah. 15/4. Okay. Tengok sikit lupa dah. Sorry ya. So benda ni saya akan letak juga di YouTube. Okay. Untuk you guys tengok. Okay. So kita tengok. Sign in. Mana lah tadi, lupa dah. Okay. Audio jalan ni kan, audio tak jalan kan. Salah. Testing. Okay, bagus. Yeah. Bagus. Okay. Zin. Okay. Okay. So, jap mana dia tadi? Grafik. Ada week 4 sini. Okay, Sipensky gasket. So kita akan buka Sipensky gasket. Sini lah. Existing item. Okay, tak apalah. Okay, kita akan buka lab pada minggu ni. Minggu keempat tu lah. Sipensky gasket. Okay, pada minggu 3D Sipensky gasket tu, okay, kepada siapa yang baru hadir, lab ni akan masuk ke dalam YouTube juga Ulearn. So akan ada pre-recorded, jangan risau. So you guys boleh roll from awal balik, okay. So selamat datang kepada Nur Atikah, satu-satunya calon, okay. Sudah living balik, okay, tak apa, good one. Okay. So kita, siapa nak masuk live pun better, boleh masuk live, okay, tak apa. So ini orang kata apa, kod asal lah lab kita pada minggu tersebut. Okay, so lab tu ada full this code lah. So saya akan explain sikit-sikit lah. Okay, sebelum kita ada tiba-tiba ada exercise ni. Okay, macam mana nak buat macam ni kan. Okay, so kita akan tengok satu-satu macam mana nak buat macam itu. Okay, so ini yang paling asal. Kita solution. Kita build. Okay, ini lab yang pertama. Okay. Okay, sorry. Sekejap, dia kena exclude dulu ni. This one. Exclude from project. Okay. Dropbox ni kena buang ni. Okay, Dropbox kena buang. Okay. So bila kita run, tengokkan lab kita pada minggu keempat tu, dia akan jadi begini. Okay, jadi begini. Static. Tak boleh buat apa, memang static macam tu lah. Okay, so tak menarik lah kan. So basically orang kata apa, tak berapa bagus lah. Okay, so bukan bagus, macam tak start lagi buat macam ni. Kata nak macam ni kan.
kita nak macam ni, datangkan ke sini. Okay, mana dia? Nampak, macam ni. So this one become to this one. Okay? That's the things that happens lah. Okay? So kita macam mana nak macam ni. First kali kita tengok apa yang dia buat ni, dia ada 4 items kan. And then dia boleh rotate and with different end punya value. Okay, with n punya value kita tutup balik. Kita buat macam mana? Jom kita buatkan. So macam ni dah ada. Okay, so kita tengok kod dia. So ini kita declare dia punya our tetrahedron dulu lah sebelum di split kan. And then dia punya colors. Ini dia punya triangle dia. Okay, segitiga je. Tapi di segitiga yang banyak. Segitiga tu dipanggil pula, okay, banyak kali 4 sebab tetrahedron dia 4 surface dia ada 4. Okay, and then ada divide tetra punya. Nak divide, so kamu faham kan, segitiga macam dalam nota sebelum ni. Nota tu dia bagi segitiga, dibahagi akan dapat tengah-tengah. Okay, dapatkan dia punya mini triangle. Okay, so ni coding dia. Okay, kemudian display dia punya apa, orang kata apa, the function, the coding tu lah, display dia punya function. Okay, divide tetra ni kita panggil lah. Okay, kepada siapa yang buat hadir, kita bincangkan lab yang minggu 4 itu, minggu keempat. Okay, and then reshape function. Okay, kita nak ni lebih kepada kita, macam kita terangkan dia nak, orang kata macam semalam reshape tu dia buat apa kan. So dia, apa yang dia buat, dia hanya berkaitan dengan size of the application. Bila kita nak, orang kata apa, kecilkan, besarkan dan sebagainya kan. Main function. Okay, di sini ada n value dia ni. Kalau saya ubah kat sini, okay, kalau saya ubah letak 3 lah kan. Saya cuba run. Nampak besar. Sebenarnya ikut kemampuan komputer kamu. Kalau you guys boleh set n ni sama dengan 1000, dia hang ke tak? Tapi jangan cuba. Kalau hang, saya tak bertanggungjawab. So kalau saya boleh cuba je sama dengan 10. Okay, saya boleh cuba harapnya tak hang dah. Ni komputer ni 32 GB. Kita cuba. Tengok boleh tak. So far so good, but the RAM is 72 MB. Okay, 72 MB. So what happen if I just, tadi kita just sekadar 2 je, berapa? Tengok 2. Rendah je 48 dan semua dan sebagainya. Oh, macam boleh banyak, banyak lagi. Cuba kita pergi 100 tengok. Okey, jom kita tengok 100. Apa akan berlaku? Harap-harap tak hang dah kan. Kalau hang ni memang tiba-tiba terdisconnect tu. Tapi jangan hati-hati lah. Kita buat 20 dululah. Tak boleh, tak berani lah. So, sorry lah. Walaupun 32 GB kita tak ni juga. Tak naik banyak pun bagus. Okey. Sekejap. Agak hang di sini. Di sebelah kanan ni dia cuba nak generate kan, nampak sebab saya ada 3 screen. So screen yang ketiga ni dia tak apa-apa, dia tak kepalkan pula. So terpaksa stop kejap sebab dia paparkan kosong je. Mungkin dia something, bukan dia makan tengah RAM ni. CPU Cuba kita tengok CPU power dia berapa. Dalam 10 jap. Kalau kita run 10, okey, dia paparkan macam ni. Tengok dia punya task manager. Task manager ke CPU CPU power dia makan banyak kuat. Ni team di studio. Oh, dia pergi ke 700 MB sebenarnya. Besar juga tu. Okey. Wow. Okey. Kita tengok kalau 20 tadi dia tak keluar, tetapi dia kita tengok 20 tutup. Okey. Okay, memory still okay, tapi somehow dia tak keluar apa-apa sini. Saya tak boleh bawa sebab dia kat sana dan dia sangkut di situ. Okay, what is wrong, I don't know what happens. Okay, but that's the things that happens lah, kan? Okay, apa? Tutup dulu. Okay, so kita buat back ke 3 je lah. Okay. Okay. So kepada siapa yang berhadir, benda ni ada, okay, kita boleh saya anggap ni sebagai satu live session dan juga sesi yang record. Saya akan letakkan benda ni di Ulearn dan juga YouTube juga. You know what it is. So dia kita punya orang kata apa ni? Output. Okay.
So let's learn macam mana kita nak codekan ni. Kita ada original source code ni. Okay, first kali kita tengok benda ni. Mana lab tadi? Padam dah. Okay, ada 4 macam ni kan. Okay, 4 ni. Macam mana 4 ada 1 dah tu dia rotate pula. Okay. Saya nak apa yang saya nak buat, saya nak ubah dia punya kamera sikit. So kamera dia saya nak ubah sikit. So saya nak letak kod yang lama. Okay, ni saya buat drive through to the previous code lah. Okay. Beri batuk sikit. Okay. So saya nak buka. So kod dia yang sebelum ini, saya cuba cari kod ni. Nanti saya akan tunjuk satu-satu kod tu. Okay. Kod ni suka kat sebelah sini. Okay, dah maaf lah kamu tak nampak sini sebelah. Sebab saya ada 3 monitor. And then sini and then the sini yang sebelah sana. Okay. Saya nak pastikan kamu ambil ada satu kod ni. Okay. Copy. Kod ni, ingat, kod ambil daripada lab 2 itu. Lab 2 week 4. Okay. Lab yang kedua week 4. Okay. Saya nak letak dekat mana kita punya display. Okay, this one. Saya nak letak kat sini. Okay, pintu sikit. This one. Okay. Paste. Okay, good one. Okay. Kita buat satu-satu. Okay. And then saya nak ubah sikit. Ada satu kod lagi. Copy. Okay. Saya pergi ke sini. Saya tak nak gunakan mana ni. Ni tak nak guna ni. Saya tak nak guna ni. Padam. Saya guna glue perspective. Okay. So kita cuba run. Okay. Cuba run. Kita glue satu-satu. Okay. Yes. Dia ke belakang sikit. Okay. Ke belakang sikit. Tadi saya tak boleh nak. Okay dah. Saya Ctrl Z. Okay. Kosong Ni asal ni. Run. Ni. Okay. Untuk Z ke untuk Y? Z lah. Y lah. Okay. Tambah 3 kod ni. 4. 1, 2. Okay. Tujuan saya ubah ni sebab saya tak nak pakai glue auto tu. Dia tak berapa family dan juga gemar sangat sebagai perspektif. Sebab ni dia just setting terus kamera kita. And then for this one, okay, kita nak translate sikit objek tu. Kalau ikut ni dia ke negatif 2, dia ke kiri. So tak naklah ke kiri kot. Tapi boleh je ke kiri sebab ni akan ke kanan. Ke kiri, kanan. Okay. So start. Okay. Run. And then dapat macam ni. Tada kan. Okay. The next one. Macam mana saya jadikan dia 4 lah. Okay. Macam mana saya jadikan dia 4. So apa cara nak jadikan 4? First kali benda tu kena ada 4 lah kan. Apa yang ada 4 ni benda ni. Divide tetra ni yang kita lukis. Okay, this one yang kita lukis. Kita nak ada 4 benda ni. Okay, secara hentam ni sampai sini lah. Okay, ni. Kita copy paste lah 4 kali. Boleh 2, 3, 4. Boleh buat je macam tu dulu. Okay, run. Okay. Nampak beza pun. Okay, nampak beza. Maksudnya dia macam bertindih. Dia bertindih. Okay. Something kita kena buat. So kita nak macam mana nak buat ni. So apa yang nak buat sebenarnya adalah kita kena reset balik the position. Dia macam ada pointer. Macam kita dah buat satu objek. Anggaplah satu objek ni. Satu objek. Okay. Mana ada objek. Okay. Satu objek. Kemudian objek tu sekarang dia dah bergerak ke kiri dah. Dia bukan objek. Maksudnya kita ada penanda aras. So kalau kita buat lagi negatif 2. Kita ambil ni, copy, paste, okay. Ni kita buang, contohnya, sekejap ni kita buang dulu. Mana, anggaplah macam ni. Okay, kita buat salah satu lah. Kita ambil GL translate je, copy, paste, satu je. Okay, negatif 2. Ni nanti 2. So dia akan, saya rasa dia akan ke kiri, itu ke kiri lagi. Okay. Yes, that's
things that happen lah kan. So macam mana nak buat ni kan? Dah nak ke kiri, nak ke kanan pula. Ke kanan pula, okey. Buatlah dua kan. Okey, dua. Okey, kita pun buatlah dengan relax kan. Okey. Dapat. Oh, cantik kat tu kan. Tapi kalau perasan, tadi kita ke kiri dua daripada asalan, kemudian kita back dua. So sebenarnya dia kembali ke origin. Kalau nak dia macam kedua, macam kita ada pasti X lah. Pasti X. Ni pasti Y. X. Kita nak boleh di posisi negatif 2 dan posisi 2. Okey, so kita nak buat dia macam mana 4 lah kot, 4. Maknanya 10 ni point penanda aras. Alah, macam mana? Penanda aras tu berada dekat korelasi negatif 2. So kita kena gerak ke 2, kita tambah 4 lah. Negatif 2 jadi negatif 1, 0, 1, 2, 4. Cerita macam malam pula. Jadi pun nanti. Tapi macam tak best lah. Sebab dia sebenarnya nanti benda pointer tu macam penanda arah tu ada kat lokasi ni pula. Tak best. So kita nak mesti back to origin. So letaklah benda ni kan. Mana ni? Copy. Dia reset balik. Kita reset balik. Okay. Hilang pula kan. Kat mana dia pergi? Hilang pula. Okay. So kat mana dia hilang, kita pun tak tahu. Dah ada 4 ni, kemudian dah letak dalam lah. Dah origin, dia dah keluar dari screen dah sebenarnya. So, letaklah 2. Okay nah, tengok. Hilang ke tak? Hilang juga. Okay, bila load entity ni, dah reset macam-macam. Kita terlupa, kita ada dia punya ni, nampak? Glue look at ni. Dan kita fikir balik. Kalau pakai GL Translate saja, boleh je letak 4, kemudian kita update based on the previous punya location kan. Macam mana kan. So apa yang sebenarnya soft kan, saya copy je lah kan. Okay. Kamu mungkin ada penyelesaian yang lain. Okay. So saya mungkin ada penyelesaian lain. So kita cuba balik. Saya tambah 3 ni balik. So setelah saya copy balik atas ni. Cuma bezanya ni negatif 2. Yang ni 2. Okay, kita run balik. Okay. Dapat. Sama je macam kita buat tadi. GL Translate 4.0. F sama sahaja sebiji. Tak ada masalah. Settle masalah kan. Maknanya kalau kamu tak nak guna macam ni kan. Tak nak guna. Macam ni juga. Settle. Command line pun tak perlu pakai benda tu kan. Settle lah. Tapi anggaplah saya pakai macam ni juga kan. Sajalah kan. Tak ada masalah pun. Ni tukar 2. Kalau kamu buat macam ni stay maintain 4. Oops. Makin jauh. Okay, 2. So apa nak buat? Buatlah untuk semua. Kan? Jangan lupa kita ada pasti Y. Okay, so saya nak copy lah. Copy paste. Okay, sekejap. Sini. Okay. Objek keempat. Ke-5 dah. Ke-3, ke-4. So 1 tu memang dekat negatif 2 juga. Okay, negatif 2. Saya buat macam berbeza sikit lah dengan saya buat tu. Mana dia? Oh, jatuh dah Hasin. So dia ada anak saya kat sini. Ni macam ni. Sama je lah. Anggap kosong tengah-tengah. Satu dekat Y sama dengan 2, X sama 0. Okay, tak apalah. Saya kena 4 dah. Hentam je. Okay, itu maksud saya. Berarti nanti kamu dapat. So negatif 2. Saya agak ada dekat 2. Yang ni nak buat 2. Ada dekat Oops. 2 atas. Nak bawah dia 2 negatif 2 aku lah. Sebenarnya yang dua kena negatif 2 ni sebenarnya. Okay. Kalau atas boleh juga tapi saya memilih kat atas. Jadi dah. Okay. Nak sebab lain sikit macam sikit lah. Okay. Dah jadi. Sekarang masalahnya mana masalahnya? Bukan masalah lah kan. Dia ada yang N dia sama dengan 1. Okay, macam mana lah pula nak buat kan. Okay, fikir. Yang kita tahu kan. Yang tahu ni tak sana nanti nak guna lagi. Yang kita tahu tengok N sini, N sama dengan 3. Kita bawa lah ke atas kan. Kita bawa ke atas. Kat mana kan? Kat mana dapat nilai N tu? N tu kat mana sebenarnya? N tu dekat mana? So dekat, of course dia mesti dapat nilai something ni. So apa yang jadi nilai N tu? Okay, kita tengok. Mana nilai N?
Dekat sini sebenarnya. Ni, M ni. Okay. Tu lah N tu macam mana. This one N. So, apa kita nak kena buat dengan nilai N tu? So, kat mana N, nak letak N tu? Supaya kita boleh ubah satu-satu kan. So, apa yang kita buat, kita kena, orang kata apa, kena masukkan nilai dia sendiri lah kot. Okay. So, Penik kata tadi, kita cut kan? Dia boleh lah ni, cut lah. Saya disable je lah, kan tak ingat kan. So, N ni kita ubah lah. Senang je, 3. Alah, jawapan itu je kan, 2. Tapi predefine lah kan. Tapi memang predefine pun awal kita declare. Boleh je kamu buat macam style macam input. Get kan yang ni buat lah. N1. Kamu guna declare lah. N ni letaklah N1, N2, N3, N4 sampai N berapa juta yang kamu nak kan. Kemudian adalah dekat sini apa? C in, get N. Masukkan input dekat DOS tu. 5 ke 10 ke 100 ke kan. Dia akan kan boleh. Tapi ada sikit benda kena adjust sikit. Tapi tak nak benda tu. Itu kemudian. Okay. Sorry anak saya dari sini. 1, 4. Okay. So run. Tengok. Lah jadi dah. Okay. Besarkan sikit. Cantik lah kan. Cantik. Macam jauh sangat lah. Macam nak ke depan sikit lah. Kalau ni 2 ni. Do add. IZ ni mungkin ni kena ke depan sikit kot. 5. Jangan nak eksperimen sikit lah. Sekejap lah. Tu di depan dah nampak. Yes. Depan dah sikit. Tapi macam kalau semua 5 jadi apa? Kalau kamu perasan dia punya rotation dia macam lari sikit. Kenapa tak sama kan? Sebab apa? Dah aku tak tahu. Okay. Ada kemungkinan besar dia ada kaitan dengan dia punya orang kata apa? Waktu dia orang kata apa? Dia nak draw tu, dia berubah dia punya dia punya angle tu lah. Okay. Misteri juga tu. Macam mana dia patut dia sama je. Okay. Sebulan balik. Quite nice juga. Menarik. Okay. Dia berubah sikit Tapi mesti dapat benda sama. Okay. So kita dapat 4. So sekarang ni macam mana pula kita nak bagi dia rotate. Rotate tu dia cuba tadi dia cuba macam rotate kan. Tapi dia nak bagi dia orang kata apa? Sedikit berpusing lah. Okay. So ingat tak ada spin cube punya coding dulu kan. Spin cube punya coding. Okay. So kamu kena copy balik. Ni masih lab 1. So copy. Ini saya copy source code ni. Boleh tengok copy source code ni. Paste Ctrl V. Ini ambil je. Dia boleh let surat ambil je. Ambil je itu. Okay. Kemudian apa yang kita kena adjust lagi? Okay. Ingat tak function ni? Okay. Ni setiap satu ni kita kena adjust balik juga. Okay. Tak mana nak letak? Di sini. Okay. Tak. Bawah ni. Tambah ni. This one. Okay. Tapi kamu kena pastikan ubah setiap ni supaya masing-masing pusingan dia berlainan sedikit. Okay, ni saya dah ada ni, saya ubahlah. Ubahlah dalam ni. Kejap satu sini ke, ni untuk bawah ni kan sama. So ulang benda yang sama. So ni saya dah ada sikit dia punya source code ni, saya ambil. Ni ubah. Ni kena ubahlah. Okay. 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 Cuba kita run tengok jadi apa lah. Cubalah kita run jadi apa. Tak nampak beza. Tak ada belum lagi. Sebab dia kita tak activate lagi theta tu. Theta tu tak diactivate ni. Sumbat lah macam mana pun tak akan jadi apa-apa. Okay. So apa kena buat? Kita kena panggil theta dia. Ingat function ni. Function ni kamu kena ingat tak? Copy up. Okay. Tu pula. Okay, this one. Spin cube. Okay.
ada dalam lab sebelumnya. Okay, so kau termasukkan sumbat je dalam tu. Tapi spin cube ni nak sumbat ke mana? Kamu tak panggil pun kat sini. Dalam ideal function. Ideal function tak ada kan? Ingat tak ideal function tu bila dia tak buat apa-apa, dia buat apa? Dia kan dia buat bodoh je. So kita masukkan. Copy ni benda ni. Nak sebelum receipt ke? Sebelum receipt lah ni. Sebelum receipt lah. Okay. Spin cube. So, good one. Okay. Batuk sikit. Sorry lah. Saya sebenarnya dalam sebelum puasa dia macam ada saya ada sesama teruk and then batuk sikit. And then 2-3 hari saya memang terlantar MC tak ada datang office semua. Okay. Masa dulu yang saya terang tu. Okay. So memang bila nak baik benda ni dia memang makan masa sebulan sekurangnya dan pernah sampai 3 bulan dia batuk macam ni. Dia sihat macam ni, boleh pergi. Ni dah sihat dah tapi sihat dia masih ada batuk. So dalam masa sebulan 2 bulan baru dia akan baik. So dan kebetulan belum puasa so memang saya rehat daripada berlari. Kalau saya berlari time macam ni bukan tak boleh, dia pasti batuk. So dia dalam lepas tu nanti dalam sebulan 2 bulan dia akan hilang batuk ni. Mesti ada. Dia sebenarnya batuk kahak tapi kahak dia masih ada sikit-sikit. Okey, cuba kita run benda ni. Okey. Wow. Menarik kan? Lah mak cantik sikit. Yeah. Wow, spinning Swiftensky gasket. Wow, it's quite good. Okay. Dah. Sebenarnya nanti kalau kita belajar input dan output kita boleh controlnya pakai mouse button, dia akan kebalik lah apa semua dan sebagainya. Boleh kita pakai keyboard lah kan. Okay. Dah jadi. Cantik juga ni kan. Okay, itulah jadi dah kita punya Swiftensky gasket yang berspinning. Mana dia kalau English spinning je. Kamu Malaysia je kan benda tu ada macam ganda kan. Cuba dan ada kotaan 2 kan. Okay, itu BM lah. Okay. So itu untuk kod ni yang lab 2. Okay, sekarang for lab 3 saya nak explain sikit apa yang kena buat. So you guys punya task adalah lab 3 nanti. Okay, mana lab 3? Jom kita buka ni, kita save lah. Tapi saya dah ada result dia dah pun. Tak apalah, save lah kan. Close solution. Okay, kita open project and solution. Oh, okay, sekejap. Yeah, this one. Okay, and then add the source code. Where's that term? Tu dah sekejap. Sekejap sabar. Saya nak run sekejap. Okay, for this one. Ni macam first person shooter ni game lah. Tapi kat keyboard. Okay, lalu terus. Okay, navigate. Ni pakai mouse, pakai keyboard je. Belum pakai mouse lagi, keyboard dulu kan. Jangan sabar, kita pakai keyboard dulu. Tapi siapa yang tak sabar tu boleh main kan. Okay, run. Okay, patah balik, sini makan. Okay. Bawah tekan Z. Atas. Ni kan bawah ada pandang. Kalau Q pandang ke bawah macam ni, dia macam apa? Strafe ke strafe? Strafe tak tahu ni kanan strafe. Sudah lupa strafe ni, tengok function sini jap. Q, Z, W, S, D, A. Itu je ada, tak ada strafe. Strafe macam kita main game. Memang kita ada gerak kiri kanan lah, tapi strafe ni macam kita melompat ke kiri ke kanan kan. Tu tak ada. Kamu boleh buat, boleh je buat. Okay. Yang ni bukan kiri kanan, yang ni dia tengok kiri kanan. Ni dia macam sikit. Bila kita pandang atas, guna Z, dia macam terbalik. Kita kena gerak ke atas, okay. Pergi ke dia punya area, pandang bawah. Boleh ke atas. Kalau kita nak pandang atas lagi, pandang atas. Ni, okay. Pandang bawah balik. Kita tekan S. Kita nampak macam dia dari atas. Macam kamu main Minecraft lah. Semua main Minecraft kat sini kan. Main Minecraft. Tak pernah main Minecraft. Tak pernah main Minecraft ke? Just ni main Minecraft kan. Minecraft tu bagus lah. Main PUBG je. Okay. Good one. Okay. So apa yang berlaku? Saya tengah buat input dan output ni. Okay. So apa yang dia buat dalam ni, coding dalam ni, apa yang dia buat adalah dia buat satu position. Okay. Ini position the position of the cube. Okay. Position of the cube. Bukan. Yes. Position of the cube. And then this one is the controller dia. X rod, Y rod, rotation.
rotation kan. So and then ada position Z dengan X, dia tak ada Y. Okay, tak ada Y cube. So maksudnya cube tadi kalau kamu tengok dia mendatar sahaja kan, satu baris je pasti X dengan Y. So Y dengan kosong lah. Okay, so so ada X dan Z. Apa yang dia buat sini, dia guna function random generate random position of the cube. So dia memang random, setiap kali kamu generate dia akan random mice. Okay. Okay. So S random percentage tambah 5, so dapatlah dia koordinat dia. Okay. Untuk cube pula okay, kita dah ada posisi dia, tapi dia segi row macam kata apa, dia punya row dah ada, cube-nya tak ada. So kita akan place the cube tu dekat tempat row tu. Macam tu lah kalau faham kan. Kalau faham. Ya, bukan itu kita sediakan ruang kosong, mana kita sediakan tempat duduk kamu lah, tapi kamu tak datang lagi. So di sini tempat ni kamu datang lah, dia draw. Okay. Dah 20 cube 20 lah, kalau kamu buat 100 100 lah kan. Boleh ubah ni 100 pun boleh ubah 100 kan. Tak ada masalah pun. Okay. And then ni position, dia akan translate setiap position tu lah. Ini tak random pun. Yang random adalah lebih kepada dia punya cube punya position. Okay, dari segi okay, ni tak position kita sebut. Okay, ini lebih kepada yang ni lebih kepada set the position of the cube. Ni betul juga. Okay, ini kita draw the cube. Position X tu kita dapat nilai dia. Ni rasanya initial position rasanya. Okay, ni kita draw the cube. Okay, kemudian push dengan pop matrix ni, penggunaan dia sebenarnya adalah lebih kepada orang kata apa, macam stack. Dia nak reduce the memory, in term of memory tu dia nak reset dan juga redraw balik. Okay, itu yang berlaku. Okay, so okay, init function untuk kita positionkan dia punya cube tu. Okay, ini lighting dia. Lighting ni belum masuk, just kamu jangan fikir lagi. Jadi memang dia ada dalam ni. Okay, camera. Okay, di sini kita main exposition. Okay, so this one is for camera. Okay, this one for camera, this one for kita punya nak kawal tu. Tapi ada kita guna juga untuk dalam key tu. Okay, so kita kena pastikan ada expose, y pose, expose. Ini kamera kita ni. Okay, y road ni untuk position X, untuk Y, X dengan Y. Okay, so dia kasih the cube tu paksi X dengan Z, tapi untuk kamera X dengan Y. Okay, ni nampak diterangkan sini. Okay, so di sini ada dia punya display function. Kita load the camera, enable the function. Tengok enable di mana ni, ada punya camera. Lighting ni tak tukar lighting pula. Cube, kita draw the cube. Okay, kita tukar swap buffer. Swap buffers ni kita, yang macam semalam kita tak pakai JL flash dah, sekarang kita pakai glad swap buffers lah. Okay, kita berlaku. Okay, so di sini kita tukar double buffer ni. Mana double buffer? Yes, double. Sebenarnya single. Okay, and then dia punya angle plus, kita increase the angle. Bila kita bila ada perubahan dekat orang kata apa, kamera tu, dia akan adjust lah. Okay, reset function. Okay, dah pakai glue perspektif lah, dia tak pakai pun glue auto tu. Bagus. Okay, kalau pakai glue auto tak tahu sebab apa tak suka pakai juga. Okay, dia macam dia ada dah dia ada setiap benda tu. Okay, and then okay, kita fokus on the keyboard ni. Okay, keyboard ni, so ni memang dia function dia void keyboard. Keyboard ni memang function dalam OpenGL lah, dia memang dah ada. Bukan, kita declare sebab kita panggil dalam ni. Yang ada ni, okay, keyboard function ni. Keyboard ni ikut nama kita lah. Void ke kunci ke tak kisah. So dalam ni pun kita nak define. Sebab kita nak ada pun boleh ubah, kita boleh kawal. Okay, Q, kalau Q besar kamu mungkin tambah lah. Tambah macam mana? Tambah guna ni lah. Okay, key sama dengan Q. Okay, tambah. So bila kita gerakkan Q tu, X rotation ni tambah previous X rod akan tambah 1. Tahu kan, X rod plus sama dengan 1 ni maksudnya X rod sama dengan X rod tambah 1. Boleh je, tapi ni kaedah yang lagi profesional lah. Okay, okay, dan bila dia lebih 360, dia akan back to original. Okay, kenapa macam ni? Boleh je susun. Siapa yang mungkin coding tak berapa sangat, dia buat macam ni sebab ni bila satu baris, if function dia akan masih satu baris secara automatik. Okay, boleh tak letak macam ni?
Mak silap pula. Boleh Boleh. Tapi kalau satu line boleh jadikan terus. Okey, kalau dua line, kalau ada satu lagi, jangan tak tinggal dulu ni Dia takkan baca. Okey, dia baca luar daripada if. Okey. So tambahlah untuk Z kalau nak tambah kan. Tambah so, untuk gerak kan. Ni salah satu. Ni benda ni okey. Semua key kunci ni dia sebenarnya lebih kepada eksperimen. Sebenarnya bila kita nak buat keyboard punya function ni, apa yang the previous programmer ni buat, okey. This source code is from the also from the buku Edward Engel slide punya buku ni. Okey. Susah nak sebenarnya, tak tahu nak cari kat mana original Tapi mungkin dapat dah source code ni juga kan. Okay. So apa yang dia buat, kita satu kita cuba. Okay. Kalau kamu nak jadi function dia macam boleh strafe ni maknanya kita bergerak saja melompat ke kanan ke kiri, macam melompat ke kanan. So kena adjust macam mana kita nak buat dia supaya dia sebenarnya melompat ke kanan secara mendata, secara sebaris. Kena try and error. So dunia programming ni mostly libatkan try and error. Okay. So ini okay, X, Q dengan Z. Okay, tadi kita tengok Q kan dia pandang ke bawah, Z pandang ke atas. Okay. Okay. Untuk W bergerak ke hadapan. Okay. So dia perkenalkan X rotation radius. Sebab kamera ni macam dia, ini adalah rumi formula dia. Okay, formula dia. Okay. Mesti dia pakai formula yang ni lah untuk bagi dia bergerak. So bila kita tekan W ni, okay, W. Okay. Kita tekan straight ni sebenarnya kita boleh baca dia punya value dia. Okay. Cara nak baca value, jom kita cuba baca value dia. Okay. Kita say out. Baca. Sebab sekejap. Ingat say out dia, anak panah dia ke belakang. Okay. Kemudian apa lagi tadi? Y rotation. Right. Okay. NDL. Okay, good. Okay, kalau perasankan dia identifier ni dia tak ni. So kita kena letak something Ini dinamakan sebagai using namespace std. Okay. Asalnya kena ikut satu lagi iostream maksudnya. Sekejap Include. Sekejap Korang tengok. Okay. Ya. Okay. Segak ke depan. Sekejap Nampak? Mesti boleh baca kan. So apa yang buat ni, aku nilai dia. Bila saya ke kiri lagi, yang tu, kalau saya ke kanan, macam tu. Kenapa Y rod red ni negatif 0.08 juga? Sedangkan kita pandang ke, sebab kamu kena faham cara kamera dia berfungsi. Kamera berfungsi ni dia macam ada rotation 360. Okay. So dia macam berpusing dekat skala bulat. Skala bulat macam tu lah. Okay. So kalau macam ni kita baca banyak sikit lah. Ni. Bagus ni. Ni mana ni? Ni. So ada. Ni nak baca ni terus lah. Nak buang ni.
Y pose, Z pose. Rasanya ini penting. Z pose. Yang payah ni. Sebab tu bergerak kan dia punya X, Y dan Z. Kau perhatikan, kita bergerak ke depan tapi X tu bertambah. Kan? So, ini cara itu yang dibuat dalam ni. Kalau lebih itu mampu jadi apa? Lebih kan. Okay. Cuma lebih 360 ni. Ini koordinat memang tak ada terlebih pada mulia. Okay. Belakang tak ada. W je. Okay. So ini dia punya, so dia dapat tengok location dia. Okay. Tapi ada yang simple lah ni. Kamu tak boleh guna yang ni, tak apa. Sebab ada yang simple yang sekadar kita memang sekadar kita just press forward saja depan pun boleh. Okay. Tapi kamera, sebab dalam in term of camera dan controller ni, kita cuba kena dapatkan input yang terbaik lah. Okay. Maksudnya function keyboard yang bagus. So banyak kat luar sana tu snippet function keyboard yang bagus. Kamu boleh dapatkan tu lah. Okay. So ni one of them lah. Okay. Sebab in term of life of programmer sih kita tak menghafal sebenarnya. Melainkan sebab you guys ada kena ambil exam, so that's why in term of input in term of iteration ni saya tak tekankan sangat. Sebab yang penting adalah konsep of computer graphics tu macam mana okay. Sebab tapi dia kena masuk ke topik ni input. And then S pun dia ada benda sama, okay. Tak ada apa beza pun. Okay, apa yang dia ubah ke sini? X position, kalau W dia plus, okay. Z pose negatif. Okay, yang ni pun negatif, ni plus. Okay. So memang mesti dia orang dah untuk gerakkan ke depan ke belakang. Kalau ke kiri ke kanan, it's quite straightforward. Okay. Sini ada sini. So itu untuk function keyboard lah. Untuk lebih lanjut kamu kena pastikan buat macam ni. So kamu boleh explore macam mana how the things work. Sebab ada function keyboard lagi yang mungkin lebih mudah. Kamu boleh just gerak ke depan, just kita add macam tu, bila kita bergerak, kita tekan W, kita plus the value. Kalau kita gerak ke belakang, kita negative the value je lah kan. Okay. Mungkin kita dah cuba eksperimen kan kat sini kan. Ni kita cuba kan kat sini. Tapi saya nak cuba just sampaikan apa yang boleh. So kamu boleh explore kat sini Kita letak kat sini. Okay. Kemudian dekat main ni, pergi kat main dekat main. So ini kita tukar boleh gerak double, sebelum ni gerak single. Kita panggil function idle tu display, okey. Function idle display ni kita update. Okey, nampak sama kan dua. Kita boleh panggil benda sama sebab bila contoh time idle tu dia ada variable yang kena update. Sebab tu ada benda ni. Okey. Sebab mana dia nak update dia punya orang kata apa? Angle tu dia bertambah. Sebab mana setiap kali display ni dia function ni dia akan increase dia punya angle ni dia akan bertambah. Okay, kat base tu kat mana dia guna angle ni? Saya rasa macam tak ada pun. Okay. So setakat ni dia saya tak tahu sebab apa dia panggil benda ni. Okay. Kalau saya disable kan boleh tak? Saya cuba contoh lah. Disable kan so tak boleh buat pula, tak boleh bergerak. Okay. Tahu dia tak boleh bergerak benda tu. Mana dia panggil? Tengok sikit. Kosong. So bila kita ada benda ni, baru dia akan ni untuk kamera ni. Somehow kamera perlukan data ni Tanpa kita letak angle plus tu,
Angel plus dia punya angle plus tu dia tak akan bergerak. Okay. So either function ni dia add the value according to the ni lah, dia punya angle tu lah. Okay. So dia tulis sini, update any variable in display can be changed to anything as long as you have moved which have to be update. In this case dia angle plus. So tapi tak tahu dia panggil macam ni tadi. Maybe dia something tahu dan either different dia akan perlukan key point ni kan. Okay. So itulah yang ada dalam lab 3. So lab ketiga lah. So ketiga ni saya minta kamu buat dia punya mana dia punya ni? Coding. Okay. This one. Okay, color the box. Okay. And then get the font. Ni ada yang disable, ada change the switch this, and then kita senak kamu ganti Y coordinate. Mana saya nak jadi macam dalam video. Kalau kamu pesan ada video saya upload. Okay. So senak kamu jadi macam tu. Okay. And then minggu depan lepas habis kita akan macam biasa kita akan bincang lab yang ni dan next lab. Oh okay. Minggu depan rasanya kamu kena buat lab test kan. So good luck. Okay. Lab test tu senang je. Dia melibatkan sampai input and iteration pun. Okay. So good luck and then it's very simple je pun. Okay. And quite fun to explore lah benda ni. Okay. Tak perlu libatkan input and iteration ni pun. Okay. So saya harap kamu dapat manfaat something daripada video ni. Dan saya akan upload ke YouTube dan juga YouLearn untuk kamu tengok balik. Dalam Microsoft Stream ni pun, Microsoft Stream pula, MS Team pun ada. Kamu boleh tengok record balik. Okay. So any questions you guys boleh orang kata apa? Tanya saya. Okay. So any help ke apa boleh lah. WhatsApp saya dan sebagainya. Saya harap banyak manfaat dan beritahu kawan-kawan lain yang ada tak online ke time ni. Sebenarnya macam ni pun saja sebab online tak beritahu semua. Sebab basically I will let you guys to learn according to your own time, but still manageable lah. Okay. Sebenarnya sebab itulah kadang-kadang hari tu pun ada student you guys ada datang jumpa saya berkaitan dengan nak buat ada something event. Pun saya tak tahu kamu ni adalah one of the student yang CGI kan. Muka tak tahu, tak dapat familiar, tak dapat tengok setiap minggu kan. So saya tak kenal kamu. Kalau ada ni tegur-tegur lah saya. Saya pergi dekat bilik ketua jabatan tu, bilik KJ tu, saya lepak ke situ. Kalau tak ada tu mana main meeting sebab jadi KJ ni meeting panjang. Tu bila meeting dia pemikir kan. Tu belum jadi belum peringkat dekan tu pemikir peringkat untuk paguti di peringkat universiti. So hopefully habislah term saya sampai bulan 1 tahun depan cukup lah. Benda ni kita akan bagilah orang lain pula kan. Okay, so hopefully itu yang berlaku. Okay. Dan insyaAllah juga Jabatan MI pun akan ada 3 lagi staff baru akan masuk, akan interview pada bulan 5 kot. InsyaAllah bulan 5. Untuk inilah. So you guys ni harap hopefully kita akan boleh ada face to face punya session lah nanti pada sem-sem berikutnya kalau dapat jumpa lagi kan. Maksudnya you guys tak combo lagi ke dan sebagainya kan. Kalau ada kelas lagi, lepas ni kelas kalau dengan BITM, saya tak ada sangat lah. Saya mostly BITM for this one je. Okay, lain tak ada. Memang mostly for game engine 1, game engine 2, game mechanic and so on. Itu je lah. Okay, so terima kasih semua dan sehingga kita berjumpa lagi dan selamat berpuasa dan juga selamat maju jaya lah kepada semua. Okay, kita dah 10 Ramadan lah. Ini 10 Ramadan lah. 10 Ramadan 9. Ini 10 lah. 10 lah, betul lah. Okay, terima kasih semua dan juga Assalamualaikum dan juga selamat pagi ya. Okay, bye. Thank you, sir. Okay.